Okey, kita masuk ke praktikal cara kita nak set entry kita ataupun pending order kita. Okey, untuk telefon dan iPad ke tab ke, kaedah dia sama saja. So dalam ni saya akan ajar untuk satu kaedah yang boleh dipakai di telefon. Okey, pertama sekali, katakanlah anda nak trade pair Euro USD ni, kita pergi kepada untuk buy dulu. Katakanlah anda nak buy pair Euro USD ni. So sekarang ni harga dia adalah pada 1.131 12 1915 something lah tu lah. So line hijau ni adalah harga sekarang, harga semasa sekarang ni. Okey, katakanlah anda nak buy, sebagai contoh anda nak buy di kawasan sini. Line purple ni adalah kawasan entry anda pada harga 1.12860. Okey, katakanlah line purple anda ni, anda target untuk entry di sini, iaitu anda nak buy lah. So kalau untuk buy, anda boleh right click. Okey, tapi sebelum tu, dekat atas ni apa yang anda nampak, ini adalah dekat sini anda boleh klik untuk buy ataupun sell juga, tapi ini adalah untuk instant buy ataupun sell. So maknanya kalau anda tekan buy, automatik dia akan buy pada harga sekarang ni. So ini adalah size slot dia. Anda boleh adjust dekat sini lah, ataupun anda boleh klik dalam ni dan set secara manual. So kalau anda nak buy secara terus pada harga market sekarang ni, anda boleh gunakan di sini. Tapi biasanya jarang lah saya pakai di kawasan sini, sebab biasanya kita akan pakai limit order, iaitu buy limit. Jadi kita padamkan dulu ataupun hilangkan dia. Anda right click, kemudian pergi dekat one click trading ni. Okey. So ini salah satu langkah keselamatan lah untuk anda trade. Sebab kalau dia terpapar dekat sini, kadang-kadang kita nak scroll ke belakang dan nak cari di letak cursor kita dekat atas ni, kadang-kadang kita tertekan. Kita terklik sell sini, nanya Pak Karim. Okey, jadi kita hilangkan dia supaya tak untuk sebagai langkah berjaga-jagalah. Kalau anda dah pro, itu tak ada masalah lah. Okey, anda untuk instant buy anda tak ada masalah. Ataupun cara kedua untuk instant buy, anda boleh right click, kemudian pergi ke trading. Kemudian anda pergi pada new order. Okey, untuk instant buy anda just klik saja di antara kedua-dua ni lah. Sell by market ataupun buy by market ni lah. Kalau anda nak buy, anda terus klik saja di sini. Tapi sebelum tu anda adjust dahululah size lot anda mengikut anda punya equity ataupun baki account anda. So anda klik dekat sini, paling kecil adalah 0.01 lot. Volume ni kita panggil dia sebagai size lot lah. Okey, untuk akaun yang bawah $100, kita suggestkan pakai 0.01 lot. Okey, di dalam panduan kita jilid 1, saya ada buat cadangan untuk anda ikut size lot yang betul, mengikut jumlah equity ataupun baki akaun anda. Kalau anda nak long konsisten ataupun anda nak survive dalam trading ni dengan tempoh yang lama, follow lah saya punya cadangan tersebut. Sebab setengah orang dia main letak saja kan. Baki akaun ada dalam $50, $100. Dia main letak je satu lot. Kadang-kadang 5 lot, kadang-kadang 0.5 lot. Sebenarnya size lot tu besar tau. Jadi dia tak dapat menampung kita punya baki akaun kita, ataupun bila dia floating loss,
akaun kita akan berkelip-kelip merah. Jadi dia tak dapat tampung dengan jumlah baki yang kita ada, iaitu equity kita. Jadi kita seelok-eloknya pakailah lot yang sesuai. Okey. So untuk akaun ni ada $60, $60. Jadi sebaik-baiknya kita pakai yang paling kecil lah, 0.01. So kita panggil dia sebagai 1 sen lah. Okey, kalau nak instant buy ataupun instant sell, anda boleh klik dekat sini. Okey, itu untuk instant. Mudah saja. Berbalik kita punya strategi tadi ataupun kita punya cara kaedah untuk buy limit tadi kan. Kita target untuk buy di 1.12856. Okey. Anda right click, pergi kepada trading dan new order. Okey, dekat type ni pertama sekali anda ubah dulu dia punya size lot ni mengikut anda punya equity. Bila dah set kat situ, dah tak perlu ubah lah. Kemudian pergi kepada bahagian type, klik dia dan letakkan pending order, iaitu PO kita. Okey, dekat type sini buy limit. Sebab kita nak buy kan, bila harga turun dekat bawah ni, kita target untuk buy di kawasan sini. Kemudian jangan jangkaan kita buy, harga akan membuat kenaikan semula. Jadi kita target buy di harga 1.12856 ni. Okey. Pergi pada buy limit dan setkan harga di sini. 1.12856. Okey, yang seterusnya anda boleh setkan dulu ataupun anda nak letak stop loss pun tak ada masalah. Bila anda letak stop loss mestilah di bahagian bawah ni. Kegunaan stop loss adalah apabila harga tak mengikut hala tuju kita. Jadi stop loss ni akan menyelamatkan akaun anda daripada MC ataupun daripada habis teruslah. Jadi stop loss ni akan menyelamatkan akaun anda. Berapa kerugian yang anda nak, anda boleh setkan dekat bahagian stop loss ni. Okey, katakanlah anda nak letak di bahagian, sebagai contoh saya ambil yang dahulu di 1.12690. Jadi anda setkan 1.12690. Okey, yang seterusnya take profit. Take profit ni adalah di mana kita nak ambil keuntungan kita. Apabila kita setkan take profit ni pada sesuatu harga, jadi bila price naik semula dan touch kita punya take profit ni di bahagian atas ni, harga ataupun entry kita akan automatik akan stop dan kita akan mendapat keuntungan bergantung dekat dia punya di mana kita punya take profit tersebut. So sebagai contoh saya akan letak di bahagian 1.13660 ni. Okey, bila dah selesai anda, itu saja untuk setting dia punya buy limit. Kemudian bila dah selesai, anda placekan dia dan klik OK. Okey, ini adalah entry anda yang dah anda setkan, iaitu buy limit. Ini adalah simbol buy limit anda dan ini adalah size lot anda, iaitu volume anda lah, 0.01 sen. Dan line merah ni adalah stop loss anda dan line merah yang atas ni adalah take profit anda. Jadi bila harga touch kawasan entry anda ni, okey, bila harga turun dan touch entry anda, buy limit ni dia akan trigger dan menjadi buy 0.01001. Dia dah tak ada buy limit dah di sini. Kemudian bila harga naik ke atas, so anda dah memperolehi keuntungan lah. Dan apabila harga mencecah ataupun dia dah touch di bahagian TP kita ni, take profit, iaitu TP, automatik entry anda ni akan stop dan berhentilah. So dia akan hilang lah. Jadi anda akan mendapat profit sebanyak yang anda setkan di bahagian atas ni. Okey, stop loss pula iaitu SL. SL ni adalah penyelamat akaun kita, di mana bila harga tak
mengikut hala tuju yang kita nak. Sebaliknya harga kita target buy di sini kan, tetapi harga terus drop ke bawah dan touch kita punya stop loss kita. Jadi automatic entry kita ni akan berhenti ataupun stop dan dia akan hilang lah entry kita ni. Jadi kita akan mendapat kerugian mengikut sebanyak mana yang kita setkan stop loss ni. Okey, lagi satu, anda boleh cuba pakai di bahagian yang macam tambah ni kan. So kalau anda nak tengok berapa pip stop loss anda, anda boleh ukur di menggunakan ikon ni. So anda letak di bahagian entry anda dan tarik dia ke bawah. So stop loss anda lebih kurang 15 pip, iaitu yang di bahagian tengah tu 159 161 tu. Tapi kita tak ambil angka yang terakhir tu. Kita ambil yang kita abaikan angka yang terakhir tu. Jadi kita ambil dalam 16 pip saja. Di mana TP kita pula adalah di bahagian atas, lebih kurang 80 pip. Okey, itu cara untuk kita setkan limit order, iaitu buy limit. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk setkan. So kalau anda nak delete, anda boleh pergi ke bahagian terminal. Anda angkat dia. So bila kita dah setkan kita punya entry, automatic dia akan keluar dekat bahagian trade ni. So ini belum lagi trigger lah, jadi dia akan terpapar dekat sini. Jadi bahagian profit ni masih lagi kosong lah, sebab dia belum trigger lagi. Jadi bila dia dah trigger, bahagian profit ni dia akan bergerak-gerak dan nilai pips yang dekat atas ni pun akan bergerak-gerak. Jadi untuk cancelkan dia, anda just tekan saja di bahagian pangkah di sini, delete, ataupun anda double klik di sini dan delete. So dia akan hilang. Okey, itu untuk buy limit. So sekarang kita masuk ke buy stop pula. Buy stop ni mudah saja. Dia mestilah di bahagian atas, sebab buy stop ni dia adalah untuk menyambung kenaikan kan. Jadi andai kata anda nak buy stop di pada harga 1.13627. So jangkaan anda di kawasan atas ni price cuba naik, anda agak-agak dan price naik di sini dan seterusnya dia meneruskan kenaikan. Jadi anda akan setkan buy limit di buy stop di bahagian atas tersebut. Sorry, saya letak di kawasan 1 point, biarkan angka genap lah. Mudah. Okey. Right click, pergi ke bahagian trading dan new order. Pastikan anda set dulu volume yang anda nak. Kemudian tukar dekat sini pending order. Kemudian pergi pada bahagian type. Yang kedua, buy stop. So masukkan buy stop di bahagian atas di pada harga yang anda nak, iaitu 1.13650. Kemudian anda klik place. So automatic dia dah keluar. Okey, macam mana pula dengan stop loss dan take profit? Tadi kita dah set awal-awal kan, tapi yang ni kita tak set lagi. Jadi anda jangan bimbang, sebab anda just double klik dekat entry kita ni, ataupun anda boleh klik dekat kawasan sini. Double klik dekat kawasan sini, dekat bahagian trade ni. Jangan klik di pangkah pula, nanti dia automatic akan cancel lah. Anda klik dekat kawasan ni, kemudian anda modify order. Bila modify order, anda masukkan stop loss dan take profit yang anda mahukan. Okey, sebagai contoh, bila anda buy di sini, stop loss mestilah di bahagian bawah, sebab anda berada dalam keadaan buy. Buy mestilah harga akan meneruskan kenaikan, baru anda mendapat keuntungan, betul. Jadi stop lossnya di bahagian bawah dan
TP-nya, take profit-nya di bahagian atas. Okey, sebagai contoh, dua line purple ni mewakili stop loss dan atas ni adalah take profit. Jadi anda double klik di bahagian entry anda tu. Masukkan nilai stop loss anda iaitu 1.13496 dan take profit anda 1.14005. Okey, bila dah selesai, anda klik pada modify dan klik OK. Secara automatik dia akan terpapar di sini. Okey, bila harga naik ke atas dan touch kita punya entry buy stop, automatik buy stop kita akan trigger. Dan bila dia meneruskan kenaikan, kita berada dalam posisi keuntungan sehinggalah kita punya entry take profit kita ni trigger dan kita punya entry pun akan stop dan berhenti. Apabila price drop pula, kita berada dalam posisi rugi ataupun floating loss. Jadi bila dah touch kita punya entry, bila touch kita punya stop loss, kita berada dalam kondisi kerugian lah. Begitulah asam garamnya dalam trading ni. Sebab itu kita kena belajar analisis yang betul dan cara tempat entry yang betul. Supaya kita, kalau kita rugi pun taklah banyak kan. Okey, ini untuk kaedah buy ataupun cara untuk kita setkan buy. Nanti saya akan ajar anda pula dalam video berikutnya, iaitu cara untuk kita setting untuk sell. Okey. Kita jumpa dalam video berikutnya.